Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 26 Februari bersamaan dengan hari Jumaat. Dan seperti biasa, sebelum mulakan berita kita hari ini, saya akan sampaikan ramalan cuaca yang diperkirakan akan berlaku pada siang menjelang petang hari ini dan juga pada sebelah malamnya juga. Diperkirakan pada petang ini dijangkakan akan awan cerah dan tidak akan berlaku hujan. Pada sebelah malamnya pula, umumnya diperkirakan kawasan-kawasan sekitar Putrajaya, Kuala Lumpur dan Lembah Kelang dikabarkan langit cerah dan sedikit berawan. Dan kita teruskan pula dengan peristiwa dan sejarah yang berlaku untuk tarikh hari ini, iaitu 26 Februari. Yang pertama adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 364, iaitu Valentinian I dilantik sebagai Maharaja Rom oleh pegawai tentera Rom di Nisaya Bithyania. Valentinian I atau nama penuhnya Flavius Valentinianus atau dalam bahasa Inggerisnya sebagai Valentinian I adalah seorang Maharaja Rom yang memerintah bersama abang beliau iaitu Valens bermula pada tahun 364 sehinggalah kematian beliau. Beliau merupakan Maharaja de facto terakhir yang mengawal keseluruhan empayar dan terakhir melakukan kempen-kempen ke timur Rini dan utara Danube. Tempoh pemerintahan beliau banyak dihabiskan bertempur dengan puak-puak Jerman, mengalahkan Alamani dan Franks banyak kali. Beliau telah membina semula dan memperbaiki pengkubuan di sepanjang perbatasan, malah membina kubu-kubu baru di dalam wilayah musuh. Disebabkan kejayaan yang didapati semasa tempoh pemerintahan beliau dan kejatuhan serta-merta kepada empayar selepas kematian beliau, Valentinian seringkali dirujuk sebagai Maharaja hebat terakhir. Beliau mengasaskan dinasti Valentinian apabila anak-anak beliau iaitu Gratian dan Valentinian II telah menggantikan beliau di bahagian barat empayar. Sejarah seterusnya berlaku pada tahun 1815 di mana 100 hari Napoleon Bonaparte melarikan diri daripada buangan di Pulau Elba, Itali. Sedikit mengenai beliau iaitu Napoleon Bonaparte. Selama lebih kurang 1 dekad, angkatan-angkatan tentera Perancis di bawah pimpinannya bertempur dengan hampir setiap kuasa Eropah, biasanya dengan serentak, dan menguasai kebanyakan tanah besar barat dan tengah Eropah melalui penaklukan atau perikatan sehingga serangannya terhadap Rusia yang membawa kecelakaan pada tahun 1812. Serangan itu diikuti oleh kekalahan dalam perang Leipzig pada Oktober 1813 yang menyebabkan beliau turun dari tahta beberapa bulan kemudian dan buangan ke Pulau Elba. Beliau mencuba memulihkan nasibnya dalam apa yang dikenali sebagai 100 hari, tetapi ditewaskan sekali lagi, kali ini secara muktamad dalam perang Waterloo di tempat yang kini merupakan Belgium pada 18 Jun 1815. Diikuti oleh penyerahan kalah tidak lama kemudian kepada pihak British dan buangan ke Pulau St. Helena di mana beliau meninggal dunia 6 tahun kemudian. Peristiwa seterusnya berlaku pada tahun 2001 iaitu di mana Taliban memusnahkan 2 patung Buddha besar di wilayah Bamiyan, Afghanistan. Patung Buddha ini dinamakan patung Buddha di Bamiyan atau Buddha di Bamiyan. Adalah monumen patung berdiri Buddha kurun ke-6 yang dipahat pada tebing Cenuram di lembah Banyan yang mana terletak di kawasan Hazarajat di tengah Afghanistan, iaitu kira-kira 230 km ke barat laut Kabul pada ketinggian 2,500 meter. Patung kecil yang dibina pada tahun 507 manakala yang besar pada tahun 554. Patung-patung ini mewakili gabungan gaya klasik seni Gandhara. Tubuh utama patung ini dipahat secara terus daripada tebing batu pasir, tetapi
Perincian dibuat daripada lumpur yang dicampur dengan jerami, diselaputi dengan stuko. Salutan ini yang mana hampir halus telah dicat bagi meningkatkan ekspresi wajah dan wajah, tangan dan lipatan jubah. Patung yang lebih besar dicat dengan warna merah tua dan yang lebih kecil dicat dengan warna yang pelbagai. Kedua-dua patung bersejarah ini diletupkan dengan sengaja oleh pihak Taliban menggunakan dinamit pada 26 Februari 2001. Alasan yang diberikan untuk memusnahkan tersebut adalah supaya Afghanistan dapat dibersihkan daripada patung-patung berhala yang kononnya tidak Islamik. Tindakan puak Taliban ini memusnahkan monumen berharga yang merupakan sebahagian daripada warisan sejarah dan kebudayaan silam Afghanistan telah dikutuk sekeras-kerasnya di peringkat antarabangsa, termasuklah semua negara-negara Islam lain dalam OIC. Switzerland dan Jepun telah berikrar untuk menjana usaha membina semula patung-patung tersebut pada suatu masa yang akan datang. Dan peristiwa yang terakhir adalah pada tahun 2012 di mana filem The Artist memenangi 5 Oscar termasuk filem terbaik di anugerah Akademi ke-84. Filem The Artist adalah sebuah filem drama romantik Perancis pada tahun 2011 arahan Michael Hazanavicius, dibintangi oleh Jean Dujardin dan Berenice Bejo. Cerita ini berlaku di Hollywood antara tahun 1927 sehingga 1932 dan memberi tumpuan kepada hubungan bintang filem senyap yang lebih tua dan seorang pelakon muda yang semakin meningkat. Apabila filem senyap tidak menjadi fashion lagi dan digantikan dengan filem suara, kebanyakan filem ini sendiri senyap. Ia dikeluarkan dalam hitam putih dan telah menerima pujian meluas daripada pengkritik dan banyak penghargaan diterima. Dujardin memenangi anugerah pelakon terbaik di Festival Filem Cannes 2011 di mana filem ini mula ditayangkan. Itu saja peristiwa menarik yang berlaku pada tarikh hari ini iaitu 26 Februari. Dan seterusnya saya teruskan dengan fakta yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian untuk hari ini, iaitu ada apa dengan Jumaat tanggal 13, fakta dan kisahnya. Kita tahu Friday the 13th adalah sebuah filem horror atau filem yang menakutkan, namun ternyata kombinasi antara angka dianggap sebagai sial 13 dan Jumaat sudah ada sejak lama. Berikut kisahnya. Yang pertama, angka 13 telah dianggap sial selama berabad-abad. Beberapa sejarawan menolak tahyul kepada 13 yang menghadiri pemujaan terakhir. Ada pula teori bahawa penjamuan makan malam terakhir dari Nabi Isa terjadi di Jumaat tanggal 13. Bangsa Bible kuno memiliki Code of Hammurabi yang menghilangkan angka 13 dalam daftar hukum, sehingga asal mula tahyul ini mungkin bermula setidaknya 1700 sebelum Masihi. Paraskavedektaripobia atau Ferictariskaidekaphobia adalah sebutan untuk orang Amerika yang rasa takut berlebihan terhadap hari Jumaat tanggal 13. Ada juga sebutan untuk fobia angka 13 iaitu Triskaidekaphobia. Banyak rumah sakit, fakta keempat, banyak rumah sakit tidak memiliki ruang 13. Beberapa bangunan tinggi juga melewatkan atau skip floor atau tingkat 13 dan beberapa terminal penerbangan menghilangkan gerbang nombor 13. Yang kelima pula adalah Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt tidak akan berpergian pada tarikh 13 hari bulan apapun. Beliau juga tidak akan pernah menjamu makanan jika ada 13 tetamu. Selain Roosevelt, Napoleon dan Presiden Herbert Hoover juga seorang triskaidekaphobia. Mereka memiliki ketakutan yang abnormal dengan angka 13. Yang keenam pula, angka 13 dianggap sebagai angka yang hadir setelah angka 12. Di budaya Eropah dan Amerika, angka 12 dianggap angka yang sudah sempurna, seperti 12 bulan dalam setahun, 12 tanda zodiak, 12 dewa Olympus, 12 pekerja Hercules, 12 suku Israel, 12 rasul Nabi Isa, Natal pada bulan 12 dan 12 telur dalam satu lusin.
Yang ketujuh pula adalah pada tahun 1939, sebuah kota kecil di Indiana memaksa semua kucing hitam untuk memakai loceng pada Jumaat 13 Oktober. Ketika tidak terjadi apa-apa, kota itu lalu melanjutkan peraturan tersebut sampai 3 tahun kemudian. Yang ke-8 pula adalah pada saat 13 Oktober 1989 merupakan penurunan kedua terbesar Dow Jones dalam sejarah. Hari itu lalu dikenalkan atau digelar sebagai Friday the 13th mini crash. Yang ke-9, Itali menghapus nombor 13 dalam loteri nasional mereka. Di jalanan Florence, Itali, rumah di antara 12 dan 14 disebut rumah 12,5. Dan yang ke-10 pula, kartu tarot ke-13 adalah kematian disimbolkan oleh Grim Reaper. Dan fakta ke-11, menurut ahli matematik Thomas Fresler, banyak fakta yang berhubung dengan angka 13. Sebuah kapal Inggeris yang diberi nama Friday the 13th berlayar pada Jumaat tanggal 13. Kapal ini kemudian tidak diketahui lagi kabar rimbanya. Yang ke-12, peristiwa buruk berhubung dengan angka 13 juga menimpa Apollo 13 yang diluncurkan pada 11 April 1970 pukul 13.13. Peluncuran bukan tanggal 13 tapi penjumlahan angka tanggal adalah 13, iaitu 1 tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 0. Pesawat itu mengalami ledakan di angkasa pada 13 April tetapi para penumpang di dalam pesawat tersebut dapat kembali ke bumi. Dan yang ke-13 pula adalah Indonesia. Di Indonesia, akhir tragedi Semanggi 1 jatuh pada Jumaat 13 November 1998. Dalam demonstrasi menentang pelaksanaan agenda sidang istimewa itu dilaporkan 17 warga sipil tewas. Pada pendapat sains, benarkah orang harus mengkhawatirkan hari Jumaat tanggal 13? Ilmuwan punya penjelasannya. Jika tidak ada yang repot-repot atau tidak ada yang menyusahkan kita, mengajarkan kita tentang tahyul negatif seperti Friday the 13th, hidup kita mungkin lebih baik, kata Stuart Weiss atau seorang pensyarah psikologi Connecticut College di New London, Amerika Syarikat. Pendapat Islam pula berkata, Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mustafa Yaakob mengatakan dalam Islam tidak dikenali dengan istilah hari sial. Kita perlu sosialisasikan kepada masyarakat tidak ada istilah hari sial atau yang berkaitan dengan tahyul pada angka 13. Jelasnya seperti dimuat harian Republika. Ia mengatakan hari Jumaat merupakan hari yang agung. Dalam Islam, hari Jumaat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari. Malah hari Jumaat merupakan hari berkah, di dalam terdapat waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Demikian juga dengan angka 13. Dalam Islam, justru bilangan ganjil seperti 1 dan 3 merupakan bilangan yang disukai. Seperti salah satu hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah itu witir, bilangan ganjil. Dan dia juga suka kepada hal-hal yang witir, yang jumlahnya ganjil. Itu sahaja fakta dan info yang menarik yang dapat saya kongsikan bersama pendengar untuk hari ini, iaitu mengenai fakta di sebalik Jumaat bertarikh 13, iaitu Friday the 13th. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Ya, masih lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 26 Februari dan saya teruskan pula segmen kali ini dengan berita-berita yang telah saya sediakan mengenai berita antarabangsa. Yang pertama, berita mengenai wanita tergigit mutiara ketika nikmati tiram. Di Issaquah, seorang wanita tergigit mutiara yang jarang didapati ketika menikmati tiram dan makanan laut lain di sebuah restoran Itali di Washington. Lindsay Haas dan suaminya Chris sedang makan di Montalcino Ristorante Italiano di Issaquah baru-baru ini apabila tergigit sesuatu yang keras ketika menikmati hidangan utama.
Hals berkata beliau tidak pasti apa yang digigitnya, tetapi menyimpan ia di dalam poket dan balik ke rumah untuk mengkaji benda itu. Beliau membawa benda itu kepada pakar permata dan kemudiannya mengesahkan itu adalah mutiara ungu Guanghong yang bernilai kira-kira 2,000 harga je sekitar RM2,526. Pegawai Makmal Geologika Barat Laut Ted Irwin berkata penemuan itu jarang berlaku dengan cuma satu dalam beberapa juta permata bermutu. Pemilik restoran Kindi Northern berkata beliau gembira bagi pihak pelanggannya. Hals berkata beliau mungkin menjadikan permata itu sebagai rantai leher. Jadi ini boleh dikatakan sebagai bertuah kerana dia sedang makan tiram dan secara tidak sengaja ada permata dalam tiram tersebut. Dan berita seterusnya daripada Beijing. Seorang penyanyi kantoi pegang mic terbalik. Seorang penyanyi terkenal China kantoi berpura-pura menyanyi dengan hanya menggerakkan bibir ketika satu konsert disiarkan di televisyen apabila memegang mikrofon terbalik. Sa Dingding yang berusia 32 tahun, penyanyi dan penulis lagu dari Inner Mongolia mengadakan persembahan pada gala festival Tanglong yang disiarkan di saluran CCTV 15 apabila kejadian malukan itu berlaku. Sa membuka persembahan dengan tarian sebelum bintang pop itu menyedari dia memegang mikrofon terbalik ketika menyanyi. Rakaman video menunjukkan Sa tersenyum sipu-sipu perlahan-lahan membetulkan pegangan mikrofonnya sebelum meneruskan persembahan seperti tiada apa yang berlaku. Selepas persembahan berakhir, Sa menulis kepada 1.6 juta pengikutnya di laman web Weibo yang berbunyi, lain kali saya akan perbaiki kemahiran berlakon. Pengguna internet bagaimanapun tidak terkejut kerana menganggap perbuatan itu sesuatu yang biasa dalam kalangan artis di China. Dan berita seterusnya dari New Delhi di mana muzik punya pasal orang dia sanggup bunuh orang. Seorang jurulatih kecergasan India menembak mati seorang lelaki yang merungut mengenai bunyi muzik dari gimnasiumnya di sini. Menurut polis dalam kejadian Isnin yang lalu, lelaki berkenaan dikenali sebagai Rinku mendengar muzik bersama rakan-rakannya dalam gimnasium berkenaan apabila seorang penduduk iaitu Hardip Singh datang dan meminta mereka memperlahankan muzik. Bagaimanapun, Rinku menjadi berang dan berteriak dengan Hardip yang kemudian mengancam akan membuat aduan kepada pihak berkuasa sebelum pulang ke empakmennya. Tidak lama kemudian, Rinku datang bersama rakan-rakannya dan berlaku pergelutan dengan Handip sebelum Rinku menembak mangsa. Handip, pengarang sebuah akhbar tempatan, disahkan mati sebaik tiba di hospital dan polis kini memburu Rinku serta rakan-rakannya. Dan berita antarabangsa yang terakhir, ini menarik kerana berita ini agak lucu sebenarnya. Budak yang berumur 3 tahun dipenjara seumur hidup. Tepatnya di Kahirah, seorang budak lelaki berusia 3 tahun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Tentera Mesir minggu lalu bagi tuduhan membunuh 4 orang yang hampir membunuh 8 lagi serta merosakkan harta kerajaan ketika rusuhan 2014 kerana kesilapan pihak pendakwa. Menurut peguam budak itu, nama kanak-kanak berkenaan adalah Ahmed Mansur Qurani Ali dimasukkan ke dalam senarai 115 perusuh oleh penyokong persaudaraan Islam akibat kesilapan pihak pendakwa yang menyatakan sijil kelahiran kepada hakim. Kesilapan itu disahkan tentera dan tuduhan berkenaan sebenarnya untuk seorang nama yang hampir sama dengan Ali iaitu Ahmad Mansur Qurani Sahrara. Jadi sijil kelahiran kanak-kanak ini tertukar dengan seorang lagi yang namanya hampir sama dan dimasukkan ke dalam data mahkamah. Makanya kanak-kanak berusia 3 tahun ini dihukum penjara 3 tahun. Tapi mujur pihak mahkamah membuat siasatan yang lebih mendalam dan disahkan dan akhirnya mereka tahu ada kesilapan dalam pihak pendakwa. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita
politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Ya, kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 26 Februari bersamaan dengan hari Jumaat. Dan kita teruskan segmen kali ini dengan berita politik dan hal ehwal semasa, di mana berita-berita yang telah saya sediakan mengenai berita yang berlaku di sekitar Malaysia dan juga berita-berita yang berlaku di seputar Nusantara. Yang pertama, berita mengenai satu post yang agak viral di media sosial beberapa hari lalu mengenai nasihat papan tanda JKR. Peristiwa ini berlaku di Batu Pahat, di mana niatnya hanya untuk nasihatkan, tidak sangka pula ia mendapat perhatian ramai hingga menjadi viral di laman sosial, kata Jurutera Jabatan Kerja Raya JKR daerah Batu Pahat alias Muhammad Zain berhubungan papan tanda JKR yang terletak di Jalan Bakau, Condong. Gambar papan tanda yang memamparkan nasihat kepada golongan wanita yang tidak mahu bertudung itu menjadi viral di laman sosial sejak beberapa hari yang lalu. Menurut alias, papan tanda berkenaan sebenarnya dinaikkan sejak Januari lalu dan niat untuk memberikan nasihat itu tercetus secara spontan apabila melihat kedudukannya yang agak strategik, iaitu antara laluan utama ke Bandar Batu Pahat. Pada awalnya, papan tanda itu digunakan untuk menyalurkan maklumat mengenai program dijalankan sekitar daerah itu, namun kadang-kala ia terbiar kosong. Oleh itu, lebih baik diisi dengan ayat yang berbentuk nasihat yang mungkin boleh jadikan pedoman dan peringatan kepada orang ramai, terutamanya pengguna jalan raya. Malah Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, iaitu sampaikanlah daripadanya walaupun hanya satu ayat, katanya. Ya, foto mengenai papan tanda JKR ini agak viral beberapa hari yang lalu di media sosial, terutamanya di Facebook, dan mendapat share yang banyak daripada foto ini. Berita seterusnya mengenai Doraemon jaja nasi Arab. Ini berlaku di Kelantan, iaitu di Kota Baru. Gelagat Doraemon dilihat menjual nasi Arab di Kubang Krian berjaya menarik perhatian orang ramai yang melalui jalan berkenaan sehingga berlaku kesesakan jalan raya. Ini berikutan rata-rata mereka yang mahu mengambil peluang bergambar dengan watak kartun popular Jepun itu. Apatah lagi ketika menjual nasi Arab sambil menari dan menyanyi. Bagaimanapun, itu hanyalah kostum Doraemon yang dipakai pekerja restoran Al-Idrus, iaitu Zamzurina Zulkifli yang berumur 31 tahun yang secara sukarela mahu menjiwai watak kartun itu dalam usaha melariskan jualan restoran. Selain membantu majikan, Zamzurina berkata watak kartun itu juga adalah kegemarannya dan tidak kisah sekiranya dia dikutuk ramai. Saya sendiri seorang yang ceria, selain suka buat lawak dan menyanyi, saya tak kisah dengan segala kutukan yang mengatakan saya gemuk dengan kostum itu atau apa saja. Apa yang penting, saya mencari rezeki yang halal. Dan seterusnya, berita daripada Thailand. Tandas mewah untuk puteri Thai di Kemboja. Tepatnya di Phnom Penh, seorang puteri Thai langsung tidak menggunakan bilik air berharga $40,000 American dollar atau sekitar 168,820 yang dibina khusus untuknya ketika melawat Kemboja. Kemudahan itu dibina berikutan lawatan Puteri Maha Chakri Shirin Doron Isnin lalu ke Tasik Yek Lom di timur laut Kemboja. Namun pemimpin masyarakat iaitu Venture berkata lawatan 2 jam itu berakhir tanpa puteri berkenaan menggunakan langsung tandas mewah tersebut. Tandas itu kemudian dialihkan dan bilik mandi bersebelahan
bertukar menjadi pos keselamatan untuk pelancong yang melawat tasik itu. Dia puteri tidak masuk ke dalam bilik air, sebaliknya hanya melihat dari luar dan mengambil beberapa gambar, katanya sambil menambah tandas itu disiapkan dalam tempoh 2 minggu. Gubernur wilayah Nam Sham Yun berkata tandas itu sangat moden, sangat baik dan tidak boleh disimpan kerana ia adalah untuk kerabat diraja. Kerajaan Thai turut menanggung sebahagian kos pembinaan tersebut. Media tempatan melaporkan bilik air mewah itu dibina oleh Siam Cement Group, sebuah gergasi pembinaan Thai dimiliki sebahagiannya oleh Crown Property Bureau yang menguruskan aset dan pelaburan keluarga diraja Thai. SCG gagal dihubungi untuk mengulas lanjut mengenai masalah ini. Dan masih lagi mengenai berita daripada negara Thai, iaitu Thailand tangani ancaman keselamatan dengan peralatan immigration yang canggih. Di Bangkok, Thailand akan meningkatkan kawalan di pintu masuk dengan peralatan immigration yang moden dan berkeupayaan bertujuan melindungi negara daripada ancaman keselamatan, kata Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Beliau yang juga Ketua Majlis Kebangsaan bagi Keamanan dan Ketenteraman NCPO berkata kerajaan telah meningkatkan langkah keselamatan di lapangan terbang, terminal bas dan jeti untuk memastikan keselamatan orang ramai. Jadi hari ini saya telah mengarahkan pihak berkuasa keselamatan mempertimbang untuk memodernkan peralatan immigration untuk memantau aktiviti immigration orang ramai, katanya kepada pemberita di rumah kerajaan selepas mesyuarat mingguan kabinet. Menurut Perdana Menteri, Thailand perlu persiapan siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan kerana ancaman keselamatan yang dihadapi di dunia masa kini boleh melibatkan mana-mana komuniti dan juga negara. Perdana Menteri berkata peningkatan ancaman keselamatan yang dihadapi Thailand hari ini juga mendorong negara itu untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, terutama berkaitan perisikan. Apa yang penting, kita perlu berganding bahu antara satu sama lain, katanya sambil menambah bahawa memandangkan peningkatan ancaman keselamatan di seluruh dunia, setiap negara menghadapi risiko yang lebih tinggi. Dan sejak belakangan ini, polis di Bangkok telah mengetatkan pemeriksaan keselamatan di sekitar tempat-tempat awam yang sering dikunjungi oleh pelancong. Berikutan maklumat mengenai ancaman keselamatan oleh pegawai kedutaan Amerika Syarikat di Thailand. Timbalan Ketua Polis Sri Vara Ransim Rahmankul dipetik oleh media tempatan sebagai berkata para pegawai keselamatan tidak akan memandang ringan walaupun laporan perisikan menunjukkan bahawa kumpulan pengganas Daesh tidak mempunyai markas atau pengikut di Thailand. Terdahulu Menteri Luar Don Pramudwinai berkata menyebarkan maklumat tidak spesifik mengenai ancaman Daesh atau IS terhadap sebuah negara boleh membawa lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan kepada ekonomi dan menjejaskan kehidupan rakyat. Mengenai langkah kerajaan baru-baru ini untuk mengetatkan pengeluaran visa kepada media asing yang beroperasi di Thailand, Pramudwinai berkata keputusan itu bukan dibuat untuk menyekat kebebasan media di negara itu. Beliau berkata terdapat standard antarabangsa mengenai kawalan visa untuk wartawan asing serta skop yang betul untuk tugas mereka, tapi pihak berkuasa bersikap lembut mengenai perkara itu dan tidak menguatkuasakannya dengan tegas. Dan berita politik dan hal luar semasa yang terakhir datangnya daripada Indonesia mengenai gerakan LGBT Indonesia dikecam. Komuniti gay di Indonesia berhadapan tidak balas yang tidak disangka bila menteri dan pemimpin agama mengecam amalan homoseksual, laman web golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender, iaitu singkatan daripada LGBT, disekat dan sekumpulan penduduk melancarkan serbuan anti-gay. Apabila seorang menteri mengkritik perkhidmatan kaunseling kepada pelajar gay di sebuah universiti bulan lalu, ia mencetuskan perbahasan hangat media dan memulakan apa yang dilihat sebagai serangan berterusan ke atas hak golongan gay. Menteri Pertahanan iaitu Ria Mizat Riacudu minggu ini melabelkan pengaruh komuniti gay sebagai ancaman dan berkata memerangi sama seperti bentuk peperangan moden. Ia bahaya kerana kita tidak dapat melihat musuh kita tapi tiba-tiba sudah dipengaruhi. Beliau dipetik sebagai berkata di laman
berita Tempo. Kerajaan menutup laman web, mengharamkan program televisyen menunjukkan gaya hidup gay dan mensak semua aplikasi mesej pantas membuang imej jantina sama jenis seperti lelaki pegang tangan dan bendera pelangi atau berhadapan pengharaman. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 26 Februari bersamaan dengan hari Jumaat, dan kita teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes, di mana berita yang pertama mengenai Tube tingkatkan pendapatan golongan B40 Bumiputera. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera atau singkatannya dipanggil sebagai Tube, anjuran SME Corp berjaya memberi impak positif kepada peserta. Inisiatif SME Corp ini adalah sebagai menyokong usaha kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 bagi melonjakkan pendapatan golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah atau B40 selain melahirkan lebih ramai usahawan belia yang berjaya dalam kumpulan itu. Sejumlah 99% daripada 448 belia Bumiputera yang menyertai Tube telah memulakan perniagaan dengan nilai jualan tahunan terkumpul mencecah sekitar 17.8 juta ringgit. Usahawan Tube juga sehingga kini telah berhasil mewujudkan sejumlah 848 peluang pekerjaan. Sementara itu, fasa kedua program berkenaan yang dimulakan pada November turut menyaksikan penambahan penyertaan sebanyak 11% iaitu sejumlah 495 orang. SME Corp juga akan meneruskan pelaksanaan Tube fasa ketiga yang dilancarkan pada Mei tahun ini. Tube telah mentransformasikan peserta menjana pendapatan yang lumayan kepada belia, kata Najib dalam ucapan amanatnya di Majlis Apresiasi Tube di Menara Baru MITI di Kuala Lumpur pada hari Rabu yang lalu. Majlis Apresiasi Tube ini menghimpunkan seramai 600 peserta Tube fasa 1 dan 2. Najib berharap akan lebih banyak peserta Tube pada masa akan datang dengan adanya pelancaran program Tube fasa seterusnya. Selaku Menteri Kewangan, saya berhasrat untuk menambah peruntukan program ini di masa hadapan sekiranya keadaan ekonomi pulih dan pendapatan hasil negara bertambah. Dan berita seterusnya mengenai Cartoon Network mahu jalin kerjasama dengan pembangunan animasi tempatan. Rangkaian televisyen kanak-kanak nombor 1 Amerika iaitu Cartoon Network berhasrat untuk bekerjasama dengan pembangunan animasi tempatan untuk merancakkan lagi industri kandungan kreatif negara dan antarabangsa. Presidennya Christina Miller berkata walaupun perancangan itu masih di peringkat perbincangan, namun beliau menjangkakan ia dapat direalisasikan menjelang tahun 2017. Tambahnya, potensi kandungan animasi kreatif di rantau Asia Tenggara adalah sangat luas dan syarikat itu optimis kerjasama seumpama ini akan memberi impak positif kepada kedua-dua pihak. Pertumbuhan dalam sektor kandungan animasi kreatif di Malaysia sangat tinggi dan kami melihat ia sebagai peluang untuk turut serta dalam pasaran ini dengan mencari pembangun animasi baru, studio baru dan seumpamanya. Kata beliau dalam pertemuan khas bersama media di Ibu Negara pada hari Khamis yang lalu. Menurut Miller, ketika ini Cartoon Network mempunyai kadar pengeluaran tinggi pernah dicatatkan dan pihaknya mahu meneroka dan meluaskan lagi rangkaian perniagaan di rantau ini. Kami mahu mencapai inspirasi di rantau ini dan kami mempunyai program baru yang senang dibina dan mencari rakan kongsi untuk menjalinkan kerjasama dalam program-program baru kami nanti.
Bagi pembangunan kandungan animasi kreatif tempatan, ia merupakan platform yang baik untuk mengembangkan rangkaian kandungan kreatif mereka bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat global. Rangkaian televisyen Cartoon Network mempunyai jumlah penonton sebanyak 385 juta di seluruh dunia serta disiarkan di 194 buah negara di dunia. Itu saja berita ekonomi dan bisnes untuk hari ini, dan seperti biasa sebelum mengakhiri berita untuk tarikh hari ini iaitu 26 Februari, saya ada kata-kata mutiara atau kata-kata semangat yang ingin saya kongsikan bersama pendengar, iaitu ketika kita belajar memberi, kita belajar tentang ketulusan. Manakala ketika kita gagal, kita belajar tentang kesabaran. Sekian saja daripada saya, Raditya Arman Muhammad, untuk Berita Nusantara yang bertarikh 26 Februari. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari Isnin, dan selamat berhujung minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam waktu yang sama. Salam Nusantara, salam cinta damai. Assalamualaikum.
Sukan Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 26 Februari bersamaan dengan Hari Jumaat, dan kita teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes, di mana berita yang pertama mengenai Tube tingkatkan pendapatan golongan B40 Bumiputera. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera atau singkatannya dipanggil sebagai Tube, anjuran SME Corp berjaya memberi impak positif kepada peserta. Inisiatif SME Corp ini adalah sebagai menyokong usaha kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 bagi melonjakkan pendapatan golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah atau B40 selain melahirkan lebih ramai usahawan belia yang berjaya dalam kumpulan itu. Sejumlah 99% daripada 448 belia Bumiputera yang menyertai Tube telah memulakan perniagaan dengan nilai jualan tahunan terkumpul mencecah sekitar 17.8 juta ringgit. Usahawan Tube juga sehingga kini telah berhasil mewujudkan sejumlah 848 peluang pekerjaan. Sementara itu, fasa kedua program berkenaan yang dimulakan pada November turut menyaksikan penambahan penyertaan sebanyak 11% iaitu sejumlah 495 orang. SME Corp juga akan meneruskan pelaksanaan Tube fasa ketiga yang dilancarkan pada Mei tahun ini. Tube telah mentransformasikan peserta menjana pendapatan yang lumayan kepada belia, kata Najib dalam ucapan amanatnya di Majlis Apresiasi Tube di Menara Baru MITI di Kuala Lumpur pada hari Rabu yang lalu. Majlis Apresiasi Tube ini menghimpunkan seramai 600 peserta Tube fasa 1 dan 2. Najib berharap akan lebih banyak peserta Tube pada masa akan datang dengan adanya pelancaran program Tube fasa seterusnya. Selaku Menteri Kewangan, saya berhasrat untuk menambah peruntukan program ini di masa hadapan sekiranya keadaan ekonomi pulih dan pendapatan hasil negara bertambah. Dan berita seterusnya mengenai Cartoon Network mahu jalin kerjasama dengan pembangunan animasi tempatan. Rangkaian televisyen kanak-kanak nombor 1 Amerika iaitu Cartoon Network berhasrat untuk bekerjasama dengan pembangunan animasi tempatan untuk merancakkan lagi industri kandungan kreatif negara dan antarabangsa. Presidennya Christina Miller berkata walaupun perancangan itu masih di peringkat perbincangan, namun beliau menjangkakan ia dapat direalisasikan menjelang tahun 2017. Tambahnya, potensi kandungan animasi kreatif di rantau Asia Tenggara adalah sangat luas dan syarikat itu optimis kerjasama seumpama ini akan memberi impak positif kepada kedua-dua pihak. Pertumbuhan dalam sektor kandungan animasi kreatif di Malaysia sangat tinggi dan kami melihat ia sebagai peluang untuk turut serta dalam pasaran ini dengan mencari pembangun animasi baru, studio baru dan seumpamanya. Kata beliau dalam tembual khas bersama media di Ibu Negara pada hari Khamis yang lalu. Menurut Miller, ketika ini Cartoon Network mempunyai kadar pengeluaran tinggi pernah dicatatkan dan pihaknya mahu meneroka dan meluaskan lagi rangkaian perniagaan di rantau ini. Kami mahu mencapai inspirasi di rantau ini dan kami mempunyai program baru yang senang dibina dan mencari rakan kongsi untuk menjalinkan kerjasama dalam program-program baru kami nanti. Bagi pembangunan kandungan animasi kreatif tempatan, ia merupakan platform yang baik untuk mengembangkan rangkaian kandungan kreatif mereka bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat global. Rangkaian televisyen Cartoon Network mempunyai jumlah penonton sebanyak 385 juta di seluruh dunia serta disiarkan di 194 buah negara di dunia. Itu saja berita ekonomi dan bisnes untuk hari ini, dan seperti biasa sebelum mengakhiri berita untuk tarikh hari ini iaitu 26 Februari, saya ada kata-kata mutiara atau kata-kata semangat yang ingin saya kongsikan bersama pendengar, iaitu ketika kita belajar memberi, kita belajar tentang ketulusan. Manakala apabila
ketika kita gagal, kita belajar tentang kesabaran. Sekian saja daripada saya, Raditya Arman Muhammad, untuk Berita Nusantara yang bertarikh 26 Februari. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari Isnin, dan selamat berhujung minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam waktu yang sama. Salam Nusantara, salam cinta damai. Assalamualaikum.